Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jatan Kuasa Masjid, seterusnya para jamaah maghrib, Tuan-Tuan, Puan-Puan, anak-anak, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita dapat berjumpa semula. Tempoh hari 4 hari bulan 12 kuliah kita. Hari ini dah berjumpa kembali. Jadi masa 2 minggu ada kalanya cepat sangat. Kalau di tempat yang saya kuliah seminggu sekali tu lagilah cepat. Kadang baru jumpa orang surau tu dah jumpa balik. Macam baru semalam. Jadi ini menandakan apa tuan-tuan? Kadang-kadang 2 minggu rasa sekejap, sebulan rasa sekejap, Jumaat ke Jumaat semakin sekejap. Tandanya memang dunia ini sebenarnya hampir-hampir di penghujung lah. Dah dekat sangat dah. Tidak dapat dinafikan. Tidak ada pihak yang boleh menafikan bahawa kita sedang benar-benar berada di penghujung zaman. Kalau siapa yang jadi imam tu lagi dia perasan. Baru minggu lepas bawa sejadah ni nak bawa lagi dah. Jadi tidak akan berlaku hari kiamat sehingga setahun itu macam seperti sebulan. Ramadan tempoh hari masih rasa masih segar, masih baru lagi. Ini tak lama lagi kita akan menyambut Ramadan dah. 11/1, bulan 2, bulan 3, Tidak akan berlaku kiamat sehingga setahun je seperti sebulan, dan tidak akan berlaku kiamat sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Jadi bila kita menyedari keadaan demikian, setiap kita semua marilah sama-sama. Tidak ada jalan lain tuan-tuan dan puan-puan melainkan setiap kita semua melipat gandakan amalan-amalan kita, keyakinan kita adalah ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menjalankan amal kerja dakwah, mengingatkan isteri, ahli keluarga kita, supaya setiap kita semua berpegang agama dengan sungguh-sungguh. Amalkan agama Allah itu dengan sungguh-sungguh supaya kita selamat daripada fitnah Masihud Dajjal. Setiap saya dan tuan-tuan semua, ibu-ibu semua, dahlah kita membuat satu kerja, satu amal untuk keselamatan diri kita sendiri. Kalau kita ni dah alhamdulillah, saya puji tuan-tuan hadir ke masjid. Syabas tahniah.
Allah telah lunakkan, jinakkan hati kita dapat hadir. Solat jamaah, tuan-tuan duduk ni pun satu amal yang begitu besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tuan-tuan duduk ni macam tak ada apa-apa, tetapi satu kurniaan yang maha besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ahlullah dia berdoa. Saya selalu sebutkan kisah ini supaya kita ini benar-benar hazam. Dia ngadu pada gurunya, wahai tuan guru, saya dah berdoa banyak kali tetapi kenapa tidak dimakbulkan doa saya? Saya rasa macam berputus asa dah. Lalu guru tadi beritahu dia, wahai bulan, kamu ini dapat menadah tangan menghadap Allah SWT sahaja pun sudah satu kurniaan yang sangat-sangat besar daripada Allah SWT. Jangan kamu su'ul adab, maknanya buruk adab dengan Allah SWT. Iaitu kamu berdoa, mohon dimakbulkan. Itu dinamakan apa? Su'ul adab. Kamu sudah diizin, dibenar menghadap Allah SWT, itu sudah satu kurniaan yang sangat-sangat besar Allah SWT, maka syukurlah. Macam kita dapat hadir ke masjid, syukurlah tuan-tuan. Ramai lagi kawan-kawan baik kita belum dapat pijak masjid. Tuan-tuan dapat duduk pengajian, syukurlah. Ramai orang yang ingin hadir, ingin belajar, malu. Nak bergerak ke masjid tadi malu, akhirnya sampai sekarang dia pun tidak dapat datang ke masjid lagi. Mungkin tuan-tuan ni tidak perasan perkara itu berlaku. Tapi kalau tuan-tuan buat ziarah rumah ke rumah, selalu tuan-tuan akan jumpa macam-macam keadaan ahli Korea ini. Di kawasan kita ni saya tanya ada satu orang, kamu ni macam-macam masalah, ada sembahyang ke tidak? Dia kata, minta maaf lah Ustaz, saya tidak erti sembahyang. Tak erti langsung, tak erti Ustaz. Tengok tuan-tuan macam mana. Kamu tak belajar ke? Belum sempat lagi nak belajar. Tuan-tuan langsung tidak erti sembahyang. Dan langsung tidak erti membaca Al-Quran. Kita pun pujuk dia, pergilah belajar. Dah semalu, dah terlanjur, dah tua, dah malu. Saya kata biar kamu malu dengan manusia, jangan kamu malu besok depan Allah SWT. Pergilah belajar. Ramai orang macam kamu ni akhirnya alhamdulillah dengan kesungguhan dia akhirnya terangkat kejahilan dia tadi. Dia belajar sedikit-sedikit, sikit-sikit kelas dewasa, lama-lama alhamdulillah dia jadi pandai. Jadi insya-Allah saya harap tuan-tuan begitulah sama-sama sebagai mukadimah pada malam ini membuka minda kita semua untuk sama-sama di samping kita hadir bersyukur atas kurniaan Allah SWT ini, hendaklah kita mengajak orang lain supaya mereka juga dapat rahmat kasih sayang Allah SWT. Kita selawat sikit. Al-Mubin. Kaum ibu yang ada kitab Al-Mubin yang 11. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mubin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ad-da'i ila Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina as-sirajil munir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-muzammil sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-muddassir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina syahid
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-hadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ar-rahmah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina syahid sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina yasin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Taha sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. InsyaAllah ya, kita sambung kitab lagi atas tajuk Bahaya Panjang Harapan. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, kita disuruh oleh Allah SWT supaya cita-cita kita, harapan kita semua ialah akhirat. Matlamat kehidupan kita ialah akhirat. Kerana apa? Allah SWT memberitahu dalam Al-Quran bahawa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara dan sangat pendek. Dikatakan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang senda gurau dan main-main. Allah SWT tidak hendak kita ini duduk di dunia ini selama-lamanya. Allah hanya titipkan kita di dunia ini untuk tempoh masa yang sangat sekejap. Dan berapa ramai kawan-kawan, saudara mara, ibu bapa kita telah balik kampung. Dan apa keadaan mereka sekarang? Dan bila agaknya tarikh kita pula? Sebab tu semasa kita lalu kubur tu, disunahkan bagi salam, Assalamualaikum ahlad diyar. Dan kita disunahkan berkata apa? Wa ana insyaAllah, dan saya insyaAllah akan menyusul kemudian. Maknanya kita dah bagi tahu ahli kubur, insyaAllah nanti aku akan follow kamu. Macam itulah, senang bahasa fahamnya. Ya, jangan tuan-tuan lalu tu dia tak nak pandang kubur, takutlah, seram. Kuburnya tepi jalan dah tu. Kalau nak ke Padison tengah malam, ada pilihan jalan, nak pilih jalan luar tu. Tak nak sini kubur sunyi, dah lalu sebelah 12 ni. Tengok. Kita ni lalu kubur tu malam pun dah seram. Apatah lagi hendak duduk dalam lubang kubur. Sedangkan Nabi SAW sering waktu malam menziarahi kubur. Ya. Kadang-kadang Nabi sedang berbaring dengan Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba Nabi bangun. Aisyah perhati ke mana Nabi begini. Aisyah ada sedikit perasaan cemburu, mungkin Nabi khawatir pergi ke isteri lain. Rupanya Nabi pergi ke tanah perkuburan Baqi' al-Gharqad. Jadi kalau kita nak kuat iman, sesekali ziarah kubur tu waktu malam. Ya. Bukan siang aja. Tapi banyak masjid malam dikunci kuburnya. Saya pun heran apa nak dikunci sangat. Takut orang curi batu nisan ke? Orang nak curi kepuk ya. Kubur yang mahal tu ke, yang di marble ya, harga beribu, wallahualam ya. Patutnya kubur ni biar buka. Siapa nak ziarah pagi, petang, siang, malam, asal dia ingat mati, alhamdulillah. Jadi nak cerita tadi apa? Bahawa kehidupan dunia kita tadi adalah laib, permainan dan juga senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa la'imu walah.
Dan bukanlah kehidupan dunia itu melainkan laib, permainan dan juga senda gurau. Ya. Yang dikatakan benar-benar hidup tadi ialah apabila kita besok di akhirat. Kalau kat dunia kaya macam mana pun senda gurau saja, mainan saja. Yang budak-budak dia main pondok-pondok, pondok dia satu cantik besar, satu lagi pondoknya biasa-biasa je, ya. Satu lagi ya tak ada pondok numpang-numpang kawan, dia main-main. Sampai waktu senja, maknya datang, dah balik, tak nak balik, maknya ambil penyapu, dia hambat semua lari masuk dalam rumah. Tinggallah rumah mainan dia tadi semua. Betul tak? Macam tu juga kita pada hari ini, orang sayang nak tinggalkan dunia ini balik pada kampung akhirat. Sedangkan Allah Ta'ala dah beritahu dunia ini adalah tempat mainan, laib dan juga senda gurau saja. Ada lagi kehidupan yang benar-benar di akhirat nanti. Senang, kaya macam dunia ni adalah sementara, tak ada apa-apa. Banding dengan kehidupan akhirat nanti. Susah macam mana pun di dunia ini pun tidak ada apa-apa berbanding dengan kesusahan kehidupan alam akhirat nanti. Ya, baik. Berjaga-jagalah anda dari sikap yang tidak bertanggungjawab ini. Moga-moga Allah merahmatimu. Tangguhkanlah dan lambatkanlah usaha-usaha untuk kepentingan dunia. Bertungkus lumus dan bersegeralah usaha-usaha untuk kepentingan akhirat. Ya. Jadi penulis ini minta kita sentiasa berhati-hati, jaga-jaga. Kalau bab dunia ni kita boleh tangguh-tangguh dulu, tak apa. Tapi bab kehidupan akhirat, amal-amal agama, tak boleh ditangguh-tangguhkan. Teringat, tergerak nak buat kebaikan, cepat buat. Ini belum duha, pukul 9 tengok jam. Tak apalah. Nak berunding bunga dulu. Ya, nak apa nama, baja-baja pokok keliling rumah dulu. Dah dia pun leka. Masuk rumah tengoklah dah dekat pukul 1, habis waktu dah hampir nak mandi dan itu ni tak sempat. Tengok kerana bertangguh-tangguh tadi akhirnya duha dia tertinggal. Ya. Apa saja tergerak untuk buat kebaikan cepat. Nampak tabung tadi. Wah, aku nak infak lah. Ya, ada duit ni RM10. Dah digerakkan hati nak infak RM10. Bila dia ambil tadi, jumpa RM1. Maka dia bagi RM1 dari RM10 tak jadi. Tengok, Allah dah jentik hati dia supaya infak yang banyak, RM10. Dimasuknya yang RM1 juga. Ya, apa terdetik itu cepat. Sebelum maut menyambar kita. Banyak tabungan-tabungan kita tu. Kat bank ni ada, kat bank sana ada. Tabung haji ada, keamanan saham ada. Bila aku nak infak ni, nantilah dulu. Bila aku nak infak ni, nantilah dulu. Saya ada dengar madrasah ustaz terperlukan duit. Ya contohnya. Nantilah dulu, akhirnya tuk tahu-tahu padam je, malaikat maut datang sambar dia. Habis. Duit dia kat mana-mana bank tadi menjadi faraid pada anak-anak dia semua. Masya Allah. Banyak macam tu tuan-tuan. Banyak. Ya, jadi sebab itu penulis tadi beritahu, janganlah kita melambat-lambatkan usaha untuk kepentingan akhirat tadi. Jangan. Segerakan. Tapi untuk dunia tak apa. Nantilah ada masa lagi. Ya, macam tu. Ini aku kalau hari ini tak mesej rumput, semak ni esok ada lagi, tak apa. Hari ini ada program kat masjid. Aku kena turut serta. Hari ini ada kawan ajak saya keluar jalan Allah. Ini macam-macam hal ni. Lembu adalah, itik ada, urusan ayam. Cucu balik pula tengah cuti sekolah, kawan pula ajak. Jom ikut dakwah, saya keluar 3 hari. Maka dia pun tak dapat lah ya, saya ikut. Minta maaf lah.
Dah beria-ia nak ikut dah dekat 2-3 bulan. Akhirnya dia batalkan niat tadi. Masya Allah. Jadi untuk urusan dunia kita tak apa tuan-tuan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka la tamutu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka maitun ghada." Bekerjalah untuk dunia seolah-olah anda tidak akan mati selama-lamanya. Dan bekerjalah untuk akhirat seolah-olah ajalmu menunggu esok. Sentiasalah rasakan maut berada di sisimu. Sebab tersebut dalam sebuah hadis yang bermaksud aqrabu ghaib yuntazar. Maut itu adalah sedekat-dekat perkara ghaib yang ditunggu-tunggu. Dekat dah kematian kita ni. Malaikat maut hari-hari ziarah kita. Rumah dah hari-hari kata pergi. Go. Tak dengar je lah. Kubur tu hari-hari panggil, mari. Tapi kita masih lagi tangguh-tangguhkan amal kebaikan. Ya. Hadir kelas-kelas ngaji masih malas lagi. Nak sempurnakan 5 waktu tu nantilah dulu. Aku lapang je aku datang. Sibuk aku semain di rumah saja. Tahajud lama tak buat ni nantilah dulu. Besok aku dah sihat. Dah cergas baru aku nak buat. Tengah tak berapa sihat lah. Ya. Semua sikit je dah tak nak beramal. Ya. Jadi tuan-tuan, apa maksud hadis tadi tu? Kita disuruh bekerja seolah-olah kita tidak akan mati selama-lamanya. Apa maksud? Maksudnya tempoh untuk cari dunia tadi panjang. Ditangguhkan tak apa. Tapi untuk akhirat tadi seolah-olah ajal dah dekat dah. Takkan kita nak tangguhkan nanti dulu. Ya. Malaikat maut dah hampir nak cabut nyawa kita, takkan kita masih lagi tak tangguhkan beramal. Sedangkan bila malaikat datang cabut nyawa kita, pasti semua kita akan merayu pada malaikat. Malaikat nantilah dulu. Aku rasa baru semalam aku dilahirkan kat dunia ni. Kau dah nak cabut nyawa aku minta tangguh dulu boleh tak? Ya. Masa malaikat maut datang tadi ni minta tangguh tetapi tidak boleh. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dilambatkan 1 saat ataupun dicepatkan 1 saat. Jadi waktu inilah tuan-tuan dan puan-puan waktu sekarang ini. Waktu kita masih lagi boleh berjalan, waktu kita boleh lagi kelapangan masa, waktu ada duit inilah kita berebut membuat amal kebaikan. Buat segala kebaikan tu buat sampai letih, sampai penat. Sampai 24 jam tu rasa tak cukup beramal. Macam tu. Ya. Jangan sampai waktu 24 jam berlalu tak erti nak buat apa. Ya. Banyak masa terbuang sia-sia. Jarinya tidak memetik tasbih. Mulutnya hanya bersembang-sembang perkara yang kosong, sia-sia saja. Tidak digunakan untuk istighfar, selawat, berzikir dan sebagainya. Mana tahu sisa ajal yang tinggal hanya sedikit saja. Setiap kita tahu tak sisa baki amalan itu. Yang pastinya ulama beritahu setiap kita menyambut hari kelahiran itu bermakna semakin dekatlah kita dengan kematian. Jangan kita terpedaya dengan doa anak cucu selamat panjang umur atau selamat panjang umur nenek, selamat panjang umur ayah, abah, umi. Ya, jadi kita pun rasa anak-anak cucu aku doakan ni
InsyaAllah boleh panjang umur lagi. Tak tahu rupanya tahun itu adalah ucapan terakhir daripada seorang anak, daripada seorang cucu. Sebab kematian tadi dia tidak ada menjangka. Tak ada kata bagi syarat. Tahun ini adalah tahun kematian kamu, jadi kamu rajin-rajin ke masjid, ikutlah kumpulan-kumpulan dakwah itu keluar supaya kamu dapat belajar iman, belajar sunnah Nabi. Tidak, tuan-tuan. Tengah sehat pun dia boleh ambil nyawa kita. Tengah sibuk pun dia ambil nyawa kita. Tengah anak kecil-kecil lagi pun dia ambil nyawa kita. Tengah suap makanan pun boleh dia ambil nyawa kita. Allahu Akbar, ya tuan-tuan ya. Tidak ada isyarat untuk kematian itu pada kita semua. Padahal anda sedang sibuk dengan urusan dunia dan membelakangi pula urusan akhirat. Jika maut datang menyambar, anda dalam keadaan tersebut, nescaya anda kembali kepada Tuhan. Sedang anda masih belum bersiap sedia untuk menemuinya. Contohnya lah tuan-tuan, malam ini malaikat datang bagi tahu, saya nak ambil nyawa tuan. Boleh? Macam mana kalau minta izin? Ada yang sedia? Boleh ambillah nyawa aku bila-bila masa. Aku dah memang rindu untuk mati menemui Allah SWT. Agak-agak iman kita tahap itu. Janganlah, tunggulah dulu. Cucu aku belum besar. Ya, siapa nak urus lembu kambing aku? Sawit aku ada 10 ekar. Minta tangguh tuan-tuan. Ya. Maknanya kita punya iman belum sedia. Habis bila? Malaikat tanya, bila nak bersedia? Ya. Bila nak bersedia? Kalau dia bagi umur panjang lagi, dia tidak akan buat juga. Satu orang nenek zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa lalu di rumahnya, nenek itu menangis. Wahai nenek, apa hal menangis ini? Aku telah kematian anak. Anak kamu berumur berapa tahun? Umurnya 300 tahun. Wahai nenek, ketahuilah nanti ada satu umat akhir zaman yang umurnya antara 60 dan 70 tahun. Ya. Iaitu umat akhir zaman. Nenek itu bagi tahu, wahai Musa, kalaulah aku hidup zaman itu, saya aku akan gunakan seluruh hidupku untuk beramal ibadah pada Allah SWT. Ini tuan-tuan, ya. Sebab dia tengok macam pendek sangat. Pun nak sisihkan masa 60-70 tahun. Yang kita dah sekarang hidup 60-70 tahun, kita boleh rasa, ya Allah, aku dah berlalu 60 tahun tadi. Apalah amalan yang aku boleh banggakan untuk bawa menemui Allah SWT. Sembayang. Agak-agak sembayang tuan-tuan nak sembah kepada Allah, boleh tak tuan? Rasa megah, bangga, aku dapat hakikat sembayang. Aku nak persembahkan pada Allah SWT. Ya Allah, tak sabar, inilah solatku ya Allah. Sepanjang hidupku aku tidak pernah tinggal solat berjamaah. Sepanjang hidupku aku tidak pernah tinggalkan solat solat malam. Wahai Allah, sepanjang hidupku aku tidak pernah tinggalkan qabliyah dan ba'diyah. Sakit pun aku akan qada balik ya Allah. Tuan-tuan, kalau itu kita dapat hakikat sembahyang macam itu, tuan-tuan, Masya Allah. Moga-moga lah Allah dengan khauf dan rajak, takut dan mengharap SWT itu amalan kita. Ya. Jika boleh, tentu anda akan memohon agar ditangguhkan maut yang datang itu hingga ke suatu masa lain. Malangnya yang demikian itu tidak boleh dan tidak akan dikabulkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un.
la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Al-Mu'minun ayat 99-100. Sehingga ketika maut telah datang kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup supaya aku mengerjakan perbuatan baik yang telah aku tinggalkan itu. Nak buat duha balik, nak buat sedekah balik, nak infak lah balik harta yang disimpan dalam macam-macam bank itu. Ya, tak nak tinggal tahajud lagi, nak buat balik. Ya, tak nak tinggal solat jamaah lagi. Tidak datang hanya maghrib isyak saja. Ya, subuhnya subuh gajah. Minta itu jam nak minta. Aku akan datang 5 waktu ke masjid dan aku tak nak keluar daripada masjid. Aku nak beramal dalam masjid macam mana jamaah-jamaah tabligh tu. Duduk kat masjid 40 hari, 4 bulan, tukar-tukar. 1 jam tuan-tuan, mesti tuan-tuan akan bercakap macam tu. Ya. Kenapa aku kat dunia tadi kat masjid sekejap je. Ni pengajian nanti maghrib Syam ni tak cukup. Aku nak pengajian daripada maghrib sampai pukul 10 malam. Baru puas. Terus etika masjid. Ini kita akan minta, ya. Tidak. Sesungguhnya perkataan itu hanya sekadar dapat diucapkan. Boleh minta-minta, ya, sekadar itu je lah. Ya. Tidak dilayan oleh malaikat. Di hadapan mereka ada barzah, dinding yang membatasi sampai hari mereka dibangkitkan. Ini ceritanya tu dah ada dalam akhirat besok. Nak balik ke dunia, balik ke bandar, kampung sawah Songgala balik. Ya, tak nak keluar masjid, beramal ibadah saja. Duit-duit ada semua nak infak semua fi sabilillah. Tak boleh. Minta boleh tapi tak layan, ya. Bahkan ada ahli neraka, ya, ingin minta kepada Allah nak dikeluarkan dari neraka, tidak tahan. Ya, tidak tahan. Dia panjatnya dinding neraka tadi 6,000 tahun. Nak keluar daripada neraka kerana teramat panas. Tapi tidak diizinkan Allah SWT, jatuh balik, masuk dalam neraka, ya. Tu yang menyesal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Ya Allah, aku telah lihat, aku telah dengar. Farji'na na'mal soleh. Balikkanlah aku ke dunia untuk aku na'mal solehah. Aku tak nak buat lain-lain. Aku tak nak kerja cari pangkat lagi. Aku tak nak sibuk berebut kerusi lagi, kuasa lagi. Aku tak nak menjatuh-jatuhkan orang lagi. Ya, aku tak nak lagi kebun, tak nak lagi dah. Ya, aku tak nak kemasyhuran lagi. Tak nak pingat itu, pingat ni, tak nak dah. Aku hanya mau amal soleh saja kat dunia. Inna muqinun, sesungguhnya aku dah yakin bahawa inilah yang boleh menyelamatkan aku daripada azab Allah. Baru aku yakin bahawa nak masuk syurga tadi dengan iman, dengan amal. Kat dunia kita ada kalanya kita memperlekehkan orang yang berusaha atas iman dan juga amal, ya. Jika demikian kesudahan manusia, maka tiada seorang pun yang memanjangkan harapan dengan mencuaikan amal-amal untuk akhirat dan tiada menyediakan diri untuk menghadapi maut, melainkan ia bodoh dan terberdaya. Kalau orang tuan-tuan ni faham cerita tadi tu, insya-Allah mudah-mudahan saya dan kita semualah tuan-tuan selepas ini, ya, sama-sama kita, ya, membuat usaha atas iman dan amalan kita. Kita menjalankan usaha dakwah, ajak orang pada kehidupan akhirat sungguh-sungguh. Kita pujuk anak bini kita, anak-anak lelaki kita. Ayo, ya, sama-sama, ya, kita beramal. Yang boleh menyelamatkan kita ialah iman dan amalan saja. Ya.
Selain daripada itu tidak ada apa-apa jaminan. Ya. Yang mana kita nanti akan bila berada alam akhirat kita akan menyesal dan akan rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kaisu man dana nafsah, yakni hasabaha wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi amaniya. Orang yang pintar, orang yang cerdik. Siapa tuan-tuan? Orang ada 10 PhD. Ada orang yang ada master, ada ijazah. Adakah dia profesor? Tidak. Orang yang pintar, orang yang cerdik ialah orang yang dapat menguasai hawa nafsu dan beramal untuk bekalan sesudah mati. Ini rupanya orang cerdik. Walaupun dia kerja kampung, ya sembahyang 5 waktu tidak pernah tinggal, rajin bersedekah ke masjid, rajin menolong orang-orang susah. Ya, kehidupannya ingat dalam akhirat. Ini rupanya cerdik dia ni ya. Walaupun rumahnya biasa-biasa saja. Kerana dia faham besok aku di akhirat, aku ada lagi kehidupan syurga. Ya, aku akan jadi raja dalam syurga nanti. Tak apalah aku kat dunia ni hidup biasa-biasa saja. Dan orang yang ajiz, orang yang tak lawan daripada pintar tadi, orang yang tak cerdik, orang yang malas, ialah orang yang menurutkan hawa nafsu serta berangan-angan kosong terhadap Allah SWT. Tak apalah, amal-amal sikit pun diterima, jadilah ya. Asal aku ya tak tinggal sembahyang, sedekah sikit-sikit pun jadilah. Jadi dia hanya berangan-angan kosong dengan amal yang sedikit tadi untuk masuk syurga Allah SWT. Sedangkan besok perlihatkan nikmat-nikmat yang Allah bagi, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kesihatan ditimbang dengan amal tadi, habis tak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Jadi kosong. Kalau dia nak masuk syurga dengan amalan tadilah ya. Sedangkan masuk syurga tadi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukurlah sekali itu untuk pengajian kita pada malam ini. Yaitu sama-sama kita memahami bahayanya panjang harapan ataupun angan-angan. Sama-sama setiap kita semua menanam niat, cita-cita, harapan kita, yaitu maksud Allah hantar kita di dunia ini ialah untuk kehidupan akhirat. Maksud saya, maksud tuan-tuan, maksud puan-puan, masuk imam, pengerusi, jawatan kuasa, semua, raja, menteri, kita dihantar di dunia ini ialah untuk kehidupan akhirat. Kalau kita salah langkah, kita tersilap, kita mengikut hawa nafsu kita, maka kita akan rugi, kita akan hancur, binasa, celaka di alam akhirat nanti. Tapi kalau sentiasa kita waspada, kita berjaga-jaga, insya-Allah Allah akan selamatkan kita, Allah akan tolong kita. Allah akan redha kita dan masukkan kita dalam rahmat kasih sayang Allah Taala, insya-Allah. Jadi semua itu saya sukalah ya, mungkin sebagian tuan-tuan dalam mendapat berita iaitu pada 29, 30 dan 31 nanti ada istimak ya untuk Negeri Sembilan, untuk Melaka, untuk Johor di Durian Tunggal. Di Melaka. Jadi dijemput semua orang Islam. Semua orang mukmin, orang Islam akil balik ya untuk datang ke istimak perhimpunan orang Islam tadi. Itu bukan perhimpunan orang dakwah saja, tidak, perhimpunan orang Islam, tuan-tuan. Hadir tuan-tuan. Dah dunia penghujung zaman ni kita kena duduk dalam majlis. Dia akan dihadiri ulama-ulama, orang yang banyak fikir tentang dakwah seluruh dunia. Jadi tempohnya pun tidak lama, 3 hari saja. Ya. Di mana tadi? Di Durian Tunggal. 29, 30, 31. Ujung tahun tu tuan-tuan. Kita tak tahu tuan-tuan apa akan berlaku pada 2024. Jadi itulah penutup tahun tadi. Kalau kita dapat hadir, duduk bersama-sama dalam majlis tadi, Masya Allah, mudah-mudahan
Allah lah akan pelihara kita pada 2024 nanti akan dengar macam-macam cabaran lagi. Fitnah Masih Dajjal. Fitnah akhir zaman. Yang boleh menyelamatkan kita membentuknya Allah SWT. InsyaAllah tuan-tuan, saya mewakili untuk menyebut tuan-tuan semua hadir. Ya, berpakat-pakat sini hadir ke sana insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon ampun maaf kepada tuan-tuan ada salah silap dalam penyampaian saya. Semoga kita semua dapat amal dan juga sampaikan insya-Allah. Subhanallah ni subhanallahi wa bihamdihi.